Imam Bukhari suruh pukul orang yang buat hadis-hadis macam ni. Penjarakan Imam Bukhari kata. Sehingga orang reka hadis Nabi ni, nak cerita tuan-tuan, reka hadis ni sampai ke peringkat dia sebenarnya orang yang reka ni kerana dia tak puas hati dengan Quran tu. Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurna untuk kamu agama kamu. Dia tak puas hati. Dia kata saya tak sempurna, aku nak kena tambah sikit. Saya buat contoh lah. Apa mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang Islam ni kalau tanya apa mukjizat Nabi? Quran. Quran lah mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang pergi jumpa orang Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa? Dia kata apa? Tungkat Nabi Musa. Kita kata tungkat mana? Ada tungkat tak mana? Ada tak ada? Dulu ada. Nak tengok boleh? Tengok tak boleh. Tapi dulu tungkat pukul laut pecah. Dia cerita tu. Tengok, tuan-tuan tengok banyak cerita filem-filem tentang Nabi Musa AS. Pergi tanya orang Kristian, apa mukjizat Nabi Isa? Oh, Nabi Isa menyembuhkan yang buta jadi celek, sopak. Mana? Dulu lah. Tak ada lah. Kalau orang tanya kita apa mukjizat Nabi Muhammad, kita kata Quran. Mana? Quran ada. Sampai sekarang Quran membuktikan apa yang dia kata tu duk keluar, duk jadi lagi. Tu yang orang keluar mukjizat sains dalam Quran, macam-macam dalam Quran. Tapi ada orang dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia nak tambah hal lain. Nabi ada mukjizat Nabi, tapi dia tak tambah. Dia kata Nabi ni lahir-lahir dalam keadaan sujud. Sambil-sambil keluar daripada perut mak dia, toh kata alhamdulillah. Tak betul tu. Kerana apa? Tak ada satu riwayat yang sahih yang kata benar ni. Kena cerita ni tak boleh mencerita. Siapa abang benar ni? Saya ambil satu contoh lah. Saya hormatlah buku Kitab Barzanji tu. Tak apalah, baguslah Kitab Barzanji tu. Dia ada cerita-cerita Nabi. Cerita Nabi. Tapi sebahagian, saya taklah kata Dr. Qaradawi kita tak boleh baca. Banyak sangat benda hak tak betul dalam tu. Dia kata jangan duk baca dah. Tapi saya kata banyak juga hak betul dalam Kitab Barzanji tu. Cuma ada hak tak tahu apa betul. Hak betul banyak betul. Contoh dia kata malam Nabi lahir unta-unta cakap Arab dalam bahasa yang fasih. Kalau sungguh terkejut malam tu orang Arab. Malaikat dan burung berebut nak belah Nabi. Wa hadara lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu minan nisa'il qudsiyah. Dan telah hadirlah pada malam maulid Nabi itu Asiyah isteri Fir'aun, Maryam ibu Nabi Isa daripada wanita-wanita syurga. Bunyi itu sedap lah, tapi tak ada bukti. Kalau sungguh Nabi lahir dalam keadaan tu, tentulah jadi buah cerita orang Arab dah. Tentu dah tak ada lah mereka petikai Nabi. Macam mana Muhammad jadi Nabi? Hang tak ingat ke dia lahir macam mana itu? Cerita tokoh tambah ni lama-lama dia boleh menyebabkan agama jadi macam tak cantik. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita kena jaga benda-benda yang seperti ni. Kadang-kadang benda yang ada dalam hadis palsu ni, ni nak kena ingat juga. RTM, TV3 semua, salahkan salah mereka dan orang duk baca dalam TV. Siapa yang semayang sekian-sekian dapat pahala sekian-sekian para Nabi. Jangan. Dulu ada fadilat apa? Fadilat semayang tarawih. Semayang tarawih tu bagus dah. Nabi pun semayang tarawih. Tapi tang fadilat tu tak kena. Ada malam tertentu seperti pahala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, kita seperti Nabi Ibrahim. 5 tahun dah duduk semayang, 5 tahun dah potong pahala Nabi Ibrahim. Ada seperti pahala Nabi sekian, pahala 70,000 orang mati syahid, pahala 70. Dia panggil mujazafah. Berlebih-lebihan. Lebih-lebihan, lebih sangat. Buat macam ni dapat pahala sampai tak menasyabah.
Tak pernah Sarawak. Saya bawa contoh. Kita hadis sebut. Siapa yang semayang duha? Semayang duha tu sunat, betul. Tapi dia tak puas hati dengan hadis ada tu, dia tambah sikit. Siapa yang semayang duha kaza wa kaza, u'tiya ajru sab'ina nabiyya. Siapa yang semayang duha sekian-sekian, dapat pahala 70,000 nabi. Ya Allah. 70 nabi. Kita ni kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, ka'anna hadzal kadzdzabul khabith lam ya'lam anna ghairan nabi law 'abada Allah umra nuhin lan yu'tiya ajra nabiyyan wahid. Seakan-akan pendusta yang keji ni tak tahu bahawasanya selain daripada nabi, kalau sembah Allah sepanjang umur Nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang nabi pun. Bila kita macam tu, kita lemahkan semangat orang. Bukan lemah apa? Aku malam ni dah 70 para nabi dah no, pagi tadi. Campur dengan pagi esok, 140 nabi dah. Dia pahabak kata, setakat salah sikit-sikit. Tak jadi apa yang aku buat ni, dosa pun. Dosa aku dekat sama dengan nabi. Seorang nabi pun masuk syurga 70. Jadi nabi tu jadi lekeh balik dengan contoh-contoh hak macam ni. Sebahagian hadis tuan-tuan, hadis ni kadang-kadang tuan-tuan kata macam mana nak pergi tahu hadis sahih tak sahih, nak pergi mengaji hadis, hadis apa, nak pergi mengaji hadis sampai sanad-sanad ni kami tak boleh pergi. Hadis ni kadang-kadang dia bau pun tak sahih dah, bau tu tak padan. Contohlah saya kata, pahala seperti Nabi Nuh alaihi salam ataupun beberapa orang para nabi ataupun sekalian para nabi kalau semayang tarawih, kita tengok pun dah bertentangan dengan Quran dah. Quran kata malam yang terbaik bulan puasa malam apa? Apa malam terbaik tuan-tuan? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terbaik berapa pahala dah? Alf syahr. Berapa? 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 80 tahun lebih. Kalau Nabi Nuh je umur 1000 dah. Kalau ada malam lain yang lebih baik pada malam itu, lebih pahala seperti Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim ke, dah potong dah had Quran tu. Jadi bertentangan balik dengan Quran tu, tak betul. Sebab tu kena jaga supaya agama ni nampak tulen. Tuan-tuan, simple. Tuan-tuan, saya selalu buat contoh ni. Tuan-tuan baca, katalah tuan-tuan baca satu buku tentang hantuah. Hantuah zaman dulu. Cerita orang Melayu senang. Ketika hantuah sedang makan KFC dengan Hang Jebat, tiba-tiba datang Hang Kasturi menyebut, wahai tuah. Kita baca buku apa merepek ni? Sebab apa kata merepek? Awak hang saja boleh makan KFC, hantuah tak boleh. Hantuah pahlawan Melayu. Iyalah, tapi KFC tak ada lagi pada zaman hantuah. Maka Sultan Mahmud pun menitahkan supaya dibawa kepadanya Coca-Cola dan Pepsi. Tak boleh. Macam itulah juga bila kita tengok orang cerita benda yang tak ada dalam masyarakat Arab. Katalah, maka dihidangkan kepada Nabi kuih telinga keling. Tahu telinga keling? Bukan marah keling pula. Tak, samalah kita pergi habak roti jala ke apa. Nak pergi buat tu lah. Benda tak mungkin jadi sahih. Kalau Mbah Kari nak kena tanya Mamak Penang ke Mamak mana? Apa salahnya? Bukan nak pergi tambah cerita lain tak apa, tapi tak boleh tang Nabi ni, tak boleh. Sebab agama kena kekal ketulinan dan kehebatannya. Kau tak lama-lama macam tu dengan sang kancil lah, Nabi Sulaiman lah, apalah. Dah lah kita ada masalah hari tu apa? Nabi Adam turun kat Gunung Jerai.
Sayyidina Osman pun main. Main Kedah. Agama kekal. Bau tu tak sahih. Bau tak sahih. Kena agama ni ada prinsip dia. Hak tu kita tengok, oh, tak mungkin sahih. Kadang-kadang dia bertentangan dengan prinsip agama tu. Waladuz zina la yadkhulul jannah. Saya dah buat contoh. Anak zina tak akan masuk syurga. Tak payah tanya banyak. Kita tahu hadis ni tak boleh sahih. Pak dia zina pasal apa yang dia tak masuk? Dosa pak dia buat, dia kena. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Sebab itu kita dalam fatwa di Perlis, kita pilih pandangan kata benda ni patut dimudahkan, tapi banyak negeri memang main minta kat Perlis lah pun. Kadang-kadang kita, hak ni cerita luar sikit lah, kadang-kadang kita nak hukum orang lain, kita pergi hukum orang lain. Katakanlah, saya buat contoh. Dulu satu perempuan, laki dengan perempuan terlajak. Senang bahasalah, telah berlaku zina. Mengandung pergi mana yang kawan laki ni pun bertanggungjawab. Tengok dia kata ni, I dah mengandung dah 4 bulan. Macam mana nak buat? Tak apa, saya bertanggungjawab. Kahwin. Bila kahwin 4 bulan, main 5 bulan, dapat anak. Dapat anak. Dalam undang-undang negara ni tak boleh daftar, dia tak boleh bin kan kepada bapak tu. Melainkan dia suruh bin Abdullah. Kalau Abdul lain pun tak mau. Kita itu special. Semua negeri tak tahu. Dalam dunia ni tak ada. Malaysia je ada benda ni. Negeri Arab pun tak ada. Tapi tak apalah. Kita binkan pada Abdullah. Melainkan kalau bapak dia nama Abdullah, kebetulan lah. Jadi dah kahwin dah. Besok dapat lagi anak. Katalah pak dia nama Marwan. Dapat pula anak lelaki lain. Dia bubuhlah nama, katakanlah Safwan. Safwan bin Marwan. Hak awal itu dia bubuh nama Ismail. Ismail bin Abdullah. Safwan bin Marwan. Mai Maryam. Maryam bin Marwan. Bila dah besar sikit, dia masuk sekolah. Bila masuk sekolah, ayah nama apa? Nama Ismail. Pasal apa nak Abdullah? Oh, cikgu tahu. Ni dah buat tak elok dulu ni. Satu hal. Anak ni akan balik, dia kata, ayah, pasal apa abang nama lain, adik semua nama lain? Adakah bapak ni nak abang kat abang? Mak dengan ayah ni dulu jahat. Kami buat kerja tak senonoh. Adakah kita boleh abang? Sedangkan kita nak didik benda macam ni, orang ni, anak ni. Mungkin orang tu dah taubat dah. Dah taubat dah. Dia dah tak buat dah dosa tu. Dia pun pergi masjid, isteri dia pergi masjid. Tuhan pun telah ampun dia. Kita duk bangkitkan lagi isu nama dia 7 tahun dulu ni. Sedangkan agama kata man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang Muslim, Tuhan tutup aib dia pada hari kiamat. Ni hak rakam ni, potong yang ni. Saya memang nak bagi tahu satu Malaysia pun. Allah tutup aib dia. Allah tak benarkan kita buka aib dia. Dia nak didik anak dia. Macam mana dia nak dapat penghormatan anak dia? Kalau sekiranya dia terpaksa habaq dosa dia yang dulu. Anak kata, anak dia pusuk buat perangai, dia tak, ayah pun dulu buat. Macam mana pergi sekolah? Banyak ni aduan ni, bukan sikit. Puluh-puluh aduan saya terima. Sejak dulu. Pergi sekolah, orang duk petikai. Ni, hang ni bukan anak ni. Kena cikgu hak curpak pun pergi sebut lagi kat dia. Ni anak tak apa elok ni. Dia pula jadi tak apa elok. Macam mana kau nak cemerlang pun, anak tak elok. Dalam semua ini yang kata tak boleh bin, ni satu pendapat, bukan dalil. Sedangkan di sana ada pendapat Hasan al-Basri. Ada pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ada pendapat ramai. Hatta Dr. Yusuf Qaradawi yang moden ni kata
sesiapa yang sekiranya dia berkahwin walaupun lahir kurang daripada 6 bulan, hatta dia lahir sebulan pun, kalau dia mengaku itulah anak dia, biologi, sekiranya dari segi biologi anak dia, boleh dinasabkan kepada dia. Habis janda kalau dia mengaku bukan anak dia, macam mana? Dia dengan Tuhan lah, siapa suruh pergi mengaku? Hatta hak menikah, tak mustahil hak menikah ni pun isteri dia pergi buat dengan orang lain, tengah orang yang bebas, akhirnya dia mengaku ni anak dia. Hak tu dia dengan Tuhan, tapi anak dia. Dalam mazhab Syafi'i memang ada pandangan dengan menghormati kesarjanaan Imam Syafi'i, menghormati dia sebagai imam, sayang kita pada dia sebagai imam, tapi kita tak setuju dengan pandangan dia, kerana dia kata anak yang luar nikah ni dia boleh menikah balik dengan pak dia ni, sah kalau menikah balik. Kata para fuqaha yang lain seperti Ibnu Taimiyah dan seumpamanya, kalau anak susuan pun agama tak bagi menikah menyusu, ya, takkan hak biologi ni kita nak bagi dari segi darah, titih darah ni, titih darah dia. Tak apalah pandangan tu, tapi pandangan tu kita tak setuju. Dalam pandangan yang lain dibolehkan. Maka dalam fatwa Perlis, fatwa negeri Perlis, dia pada hantar jabatan-jabatan mau kita memang hantar. Dalam fatwa negeri Perlis, berdasarkan apa disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari dan banyak para ulama, diizinkan kalau dia pergi habaq ni anak saya, maka dia binlah kepada dia. Dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan. Selamatkan maruh orang. Kita kadang-kadang tak hukum dia biar padan muka, siapa suruh dia buat sangat. Kononnya setengah orang, hang bukan hukum dia, hang hukum anak tu. Sebab tu kita minta supaya kerja sama benda ni. Bahagian pendaftaran kena tolong, pasal ini fatwa negeri. Dulu masa kita keluar fatwa ni, ramai negeri tak setuju, marah. Tapi alhamdulillah kebelakangan ni banyak sampai ke JAKIM sekali buat kajian supaya fikir, supaya nak atasi masalah ni. Kita hukum orang. Saya keluar sikit lah, saya nak cerita, tak boleh hukum orang ni. Habis tu kita galakkan dia zina, tak ada galak, jangan duk lebih sangat. Hak galak tu hak TV hak lebih kurang. Kita memang macam tu dalam dunia ni. Hak TV berpeluk tu tak apa, tapi hak peluk senyap-senyap tu kita pergi cari tengkap. Hak tu terang-terang kalau nak ambil tindakan. Peluk atas pentas, peluk atas ni, kan? Tapi benda tu terang. Agama datang. Agama suruh kita sembunyikan. Siapa sembunyi aib dia, Allah sembunyikan aib dia. Nabi kata kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri. Semua umatku dimaafkan kecuali mujahir, hak terang-terang buat dosa. Siapa dia terang-terang buat dosa, ya Rasulullah? Nabi kata orang yang buat dosa belah malam, siang pergi abang kau orang. Artinya orang buat dosa ni ramai, tapi bila dia nak buat dosa, dia pergi menyorok, walaupun salah, tapi sekurang-kurangnya ada satu benda ke dia, malu. Tapi bila boleh buat dosa pergi masuk kabur, aku buat benda tu, yang ni Tuhan tak ampun dia, kata Nabi. Maksudnya dosa besar, kena tobat sungguh-sungguh. Kalau hak lain tu mungkin dengan ambil wudu, dengan sedekah, terhapus dosa. Yang ni tak boleh. Sebab macam dia challenge pula Tuhan. Macam dia challenge Tuhan. Ini maksud saya nak cerita, keluar sikit daripada hadis tadi lah, bahawa anak ni, anak zina tak mungkin masuk syurga. Kerana seorang tak tanggung dosa orang lain. Sama juga ada hadis kata siapa yang nama Ahmad, siapa nama Muhammad, masuk syurga. Baguslah, hadis tu dulu bertebaran, menyebabkan ramai orang Melayu ni pangkai nama tu dia akan ada Muhammad ya. Tak salah nama Muhammad ni, baguslah. Tapi nak kata masuk syurga dengan nama tak boleh. Dalam agama masuk syurga kerana nama ke kerana amal soleh? Amal soleh. Seorang nama Muhammad, seorang nama Awang. Awang bukan Arab lah. Tapi yang Awang ni sembahyang, hak Muhammad ni buat kata tak elok, hak Muhammad ni pi belah, tak masuk syurga dia kalau dia buat macam tu. Tapi yang Awang, walaupun nama Awang, tapi dia boleh masuk syurga. Kerana masuk syurga dengan amal saleh. Jadi bila kita tengok hadis-hadis hak bunyi macam ni, kita tahu dia bukan hadis yang sahih.